Muka surat 20 baris yang keempat. Yang kelima lah. Baris yang kelima. Setelah itu ya. Setelah itu manakala hasillah pada seseorang makan pano billah dan makan bakar billah itu, nescaya memperolehi ia pada ketika itu akan lazat kita rasa musyahadahnya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kalau bersungguh kita buat ibadat, Tuhan buka kepada kita sehingga kita fana ni maknanya kita hanya teringat Tuhan, pandai pun nampak Tuhan, kita tak percaya ke makhluk, itu fana. Orang dalam fana ni kadang-kadang kita kata dia gila sebab dia tidak percaya dengan makhluk. Tetapi apabila lama dia fana, maka Tuhan akak dia kepada makan bakar billah. Hasil tu dia boleh kira dengan orang ramai. Dia boleh besok. Dia boleh bergaul dengan orang ramai. Di mana hatinya dia tidak lupa lala kepada Allah. Lah gitu. Dan bila sampai situ, maka dia buat ibadat, dia rasa sedap. Rasa jelira sungguh kali buat ibadat. Kita ni bertebing. Tak? Buat tu bertebing. Rokok bertebing. Semua kita bertebing belakang. Berok lah kata. Kalau tu email tu lambat sikit. Apa tu email ni lambat? Pasal kita ni bertebing. Kalau kita ni tidak bertebing, kita sembahyang tu comel. Tak ada masalah tu email lambat. Boleh turut. Email cepat boleh turut. Tak ada masalah dia. Dia rasa tenang dalam semaya. Kita dalam semaya lah cara nak koci. Dalam semaya lah nak mikir kedah. Dalam semaya lah nak bersai. Padahal tak boleh gigi. Di atas tingkat tu, atas jadah tu. Orang panggil perangai. Perangai kita ni orang. Orang awal, orang awal berapa ni. Semaya lah tempat kita duk mencari gotu, duk cara kahal urusan kita. Ingat dalam semaya jangan ada urusan kita. Kalau ada urusan kita termasuk dalam lalai. Hak Tuhan kata fawailul lil musalli. Maka neraka welah bagi orang semaya. Allazina hum, yang mana bagi mereka itu an solatihim sahud, pada semayanya lala. Lala tu pasal ada urusan kita lah, dari semaya tu. Seperti kata Fathul Ghaus Muhayyin Nufus Maulana Sayyid Abu Bakar Al-Idrus Qudisillahi Surruhu. Ni untuk wali. Wali ni pun dia banyak kelas lah. Iaitu wali kutub. Wali kutub ni dia ada. Wali kutub agung seorang dalam dunia ni ada. Lah ni pun ada. Tetapi tak tahu mana lah. Kita tak tahulah. Kecuali kalau kita ni beribadat kuat, baru Tuhan tunjuk mana duduk wali agung. Wali agung ni, dia lah amanah. Tuhan amanah ke dia. Jaga semua orang mukmin seluruh dunia. Di bawah dia tu ada 4 wali kutub. Salah satunya wali kutub Ghaus. Wali kutub, bahasa kita tengok supaya orang gila. Nah, tapi dia tidak gila. Lah gitu. Imam Mahdi dia tarah. Dia apabila ada dia tu maknanya tak ada dalam wali kutub agung dalam dunia ni dia lah. Nombor 1 wali kutub agung. Lah gitu. Dia kata innalil arifin likulli nafsin darajatun alfun syahidun, ya. Artinya bahawa bagi segala arif itu, pada tiap-tiap satu nafas keluar masuk itu, pahala martabaknya
1000 pahala orang syahid pada jalan sabilillah. Jadi apabila kita sapa kepada martabat makam baqwa billah, setiap yang kita buat ni Tuhan ganda berlaku. Ganda lah maknanya setiap nafas keluar masuk tu ada rega. Apa? Pasal nafas dia zikir. Tidak sebab kita nafas kita sia-sia. Susah. Dia zikir. Kalau kita nak latih mudah sangat saja malah. Tarik tu Allah. Waktu begitu. Jadi kenapa tu? Allahu. Tiap tarik tu, ingat mana yang kita sedar lah. Tarik tu Allah. Waktu begitu. Kalau kita tak tahu gua satu saja. Apa payah tu? Itu nafas. Apa tu lagi kalau hati kita? Hati kita ni kalau kita rajin biar tetap dengan Allahu Allah. Mulut kalau tak ada orang lah jangan tunjuk depan orang. La ilaha illallah. Itu zikir lisan kan. Kalau ada 3 lapis zikir tu berjuruh benar dah kitanya. Ni dok so betul lekat. Jadi kena buat. Biar kita lekat ke mana-mana pada setiap masa. Terutama je zikir nafas ni, kalau dia kita lekat wajib dah. Jadi, sebab kita ni, kalau tak nyawa, tak mati. Selagi nyawa, zikirlah kita. Lagi tu. Berapa yang malas sangat, kedekut sangat nak zikir. Benda tak payah bayar. Benda tak tidak terbeban. Kalau tak nyawa, boleh ke ni? Tak boleh. Kena nyawa. Pas zikir, bila-bila nyawa, nak tak boleh. Allah berat alih kita. Tarik Allah, atau bihu. Allahu. Sama-sama. Boleh. Ada soalan kata. Boleh 3 lapis tu? 3 lapis kita kan. Kalau kita rajin lah. Malah ke? Dok berlaku terkatuk, berlaku mulut terkatuk, hati terkatuk, nafas terkatuk. Orang wali-wali segala anggota dia zikir. Tak sebab kita. Sebab tu dia zikir, dia ada 9 lapis. Kita ni kalau boleh 3 lapis saat ni pun mujur dah. Lagu tu lah. Adalah bilangan nafas itu dalam sehari semalam itu 2 laksa 8,000. Wallahu alam. 2 laksa 8,000 ni maknanya dia kata saya 12,800 lah. 2 laksa 12,800. Dalam kitab lain dia kata kalau kita bila nafas kita ni 124,000 sehari semalam. Dah 24 jam. Pas kalau kita zikir nafas 124,000 tu kali 2 lah. Dah masuk sekali, waktu break sekali. Kali 2. Oh banyak. Tapi dah malas ke. Tak ingat-ingat nak zikir-zikir. Baik duk dia. Saat ni nafas tak cakap hati. Hati lain. Nafas je baru. Nafas kerja nafas. Hati kerja hati. Mulut kerja mulut. Kata. Jadi kalau mulut kita zikir, nafas kita zikir, hati kita zikir, kita boleh 3 lapis zikir. La ilaha illallah boleh gia dia. Allah boleh gia dia. Allahu tu boleh gia dia. Jadi kalau ada tu maknanya maka akan datang zikir ni berupa kelapu, cahaya, cerah. Apabila cerah jadi gua nampak lah. Jadi tidak pelik lah kalau kata
Orang titi sirok tu dia boleh pergi seperti kilat. Pasal apa? Pasal dia nampak. Pasal dia pergi tu dengan zikir. Dia nampak. Sebab zikir ni cahaya. Tak kita malah zikir gelap. Dia gelap gelap. Satu duk royak. Pala ni. Pasal royak mata terai lah kalau pergi dari gelap. Tak nampak perkara satu. Tetapi setengah-setengah wali dia jadi pemata kucing. Jalan tu malam pun dia boleh jalan. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi cahaya kepada dia. Orang wali-wali. Kita ni lalu bila gelap ikut ada lah dori kacau ular tejok habis. Nak beramal malah kita ni. Nah, sebab gini, sebab tak nampak. Amalan akhirat ni kita tidak nampak. Kita hanya dengar orang mengajar royak suruh zikir pun. Kita zikir tak ada berapa satu kita. Batulah kita kurang yakin. Tetapi kalau kita zikir sungguh, zikir sungguh lah. Biar kita berasa dengan Tuhan, la ilallah Tuhan, aku ni Allah, lah berat benar aku ni. Dosa banyak Tuhan, kalau mu tak apa aku kat dalam hati. Dalam hati nak berkira dengan Tuhan, mulut zikir, nafas zikir, hati tu bila-bila zikir tu nak berkira dengan Tuhan. InsyaAllah mudah Tuhan buka kepada kita. Dia ada ke kita zikir-zikir ni Tuhan buka berapa-berapa pada kita mengenai akhirat. Tidak dunia ni, akhirat. Tapi ramai juga orang zikir ni jatuh pada dunia juga. Buat ibadat ni ramai orang jatuh pada dunia. Bapa nak buat ibadat, nak surga. Pas surga tu berapa? Tidak makhluk. Kita buat ibadat nak kepada makhluk, dunia lah. Kita buat ibadat ni kerana kasih Tuhan kepada kita ni, maka kita nak suruh kita ni kasih kepada Allah. Nak suruh kita ni takwa kepada Allah. Bukan takut kepada neraka, takut kepada Allah. Baik ikut Tuhan lah. Nak tak mana muka surga hak dia, neraka hak dia. Apa kita buat amal ibadat, kita nak kepada makhluk. Tuhan kata, ni buat amal ibadat ngati, mari pitih, gap, tekes lah. Tuhan uji dengan pitih, tekes. Bodohnya kita. Padahal Tuhan uji ya. Ada Tuhan uji dengan mulut masing. Dapat mulut masing ke, dah hebat situ, dah begah situ. Rugi juga. Ada orang Tuhan uji dia tu dengan orang saya ke dia. Pakak puja belakang, mari tu mari. Papa mengaku temu dia. Kita misal kalau orang mari mengaku nak salah dengan kita. Takutnya dia tengok kita. Jadi agak selalu. Jaga. Kalau tengok dalam Minhajul Abidin tu, nak melepas 7 putih bukit tu, Tuhan uji macam-macam. Tetapi kalau kita nak ke Tuhan, ujilah dengan berapa sekalipun, kita tidak heret. Sebab hati kita tidak putus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi tu kan? Ada masalah. Dia payah sangat nak zikir bakpo. Kita bicara dekat mana kena buat nampak, lalu ni buat nampak. Kena kita buat nampak pasal benda tu benda akhirat. Kita nak kelik negeri kekal ni. Duduk sini sementara, saya sudah nelai lah. 70 tahun tu rasa lemah kat Allah dah. Duk jaga ada 100 tahun umat Muhammad ni. Kecuali umat Nabi Nuh dulu 950 tahun tu dia. Umat dia ada lebih pada tu.
Dia gini. Apabila kita banyak bersikir, Tuhan bagi rahsia kepada kita supaya kita ni tidak takut kepada makhluk. Syaitan itu makhluk ke Tuhan? Bapa kita duk kira dengan syaitan, dia makhluk seperti kita. Tuhan atas. Bukan dia mari Tuhan atas dia tu. Mari nak uji kita ingat ke Tuhan, kau takut ke syaitan. Pas kita duk balas dengan syaitan, tidak ke bodoh banyak alik kita. Makhluk syaitan tu. Yang perlu kita minta tolong dengan Tuhan. Mari gad depan besar bukit kita kata syaitan tu. Maka kita kecek dengan Tuhan. Tuhan buat mari besar begini semua ni. Aku takut ya Allah. Patutnya aku takut kamu ya Allah. Apa duk takut ke benda ni ya Allah. Ni makhluk ni, bukan mu. Itu kalau orang Tuhan buka mata hati dia. Kalau kita mereka besar lari. Kaki duduk tamak di Batu Nesir tu lari buat lari ke Batu Nesir buat lari juga. Dia tak kokar lah kaki. Ada orang lagi tu dia gigit di atas kubur. Dia tamak tali kaki dia ke Batu Nesir. Ngatik dia dah orang dari kubur cakur bagi. Mau nak berapa? Dari selalu. Dia takut ke makhluk. Kita ngatik tu nak ingat ke Tuhan. Tiba-tiba duk berkira dengan makhluk. Jangan ni nak ujian ni. Jadi perjalanan tasawuf ni dia tak sebui kita ni takut kepada makhluk. Ya, kita takut hanyalah kepada Tuhan yang Esa sahaja. Bukan kita tak lawan makhluk, kita tak takut makhluk kata gapo. Jagamu. Kalau lah aku tukar Hulu Kelantan lah. Jaga takut. Kita bergantung pada Allah. Kata bergantung pada Allah. Tak ada dua lekok untuk kan demo. Bergantung pada Allah. Ni hak payah sikit ni. Tu pasal tak kenal Tuhan. Kalau siapa pada kenal Tuhan, tak ada berlaku penyakit untuk seterusnya. Ajik riak, terkabur, rasa panas, rasa hebat, tak ada. Berapa? Sebab tu semua tu sifat Tuhan berlaku. Ajik riak, terkabur ni Tuhan. Kita tak boleh nak jadi Tuhan. Ya? Kalau kita ada sifat tu, maknanya kita dipanggil syirik khufi. Syirik yang tersembunyi. Syirik ni makna mendua ke Tuhan lah. Tuhan takbur, kita takbur. Jadi dua lah. Jangan. Kita jadi Tuhan. Senang nak cerita. Apa yang kita nak pengah nak jadi Tuhan tu? Orang kita ada makhluk. Okay? Lah gitu ya. Tak sedar agah lah. Agah-agah ni duduk di Tuhan. Bukan kita. Kau ada nak bahas. Cuba bahas agak sikit. Kita pun tak kerti juga. Kita kena merendah diri pasal apa? Kita khabar kita ni perlu kepada istiqarullah. Kita ni berajak ke Tuhan setiap masa. Tak lepas kita pada Tuhan. Nak nyawa, nak udara dia. Nak makan, nak rezeki dia. Nak rasa sedap dia. Kalau kita nak makan, lebih pahit mulut. Lagu mana? Boleh makan kan? Suak semulut pahit. Suak semulut pula masih. Suak mulut pula. Hak benda tak sedap lah. Kalau orang marah sedap lemak ke orang manis ke. Tak apa. Misal. Nah, sikit lagi dah. Cari test dia. Dan didapatnya lah pada ketika itu Jannatul Ajilah. Jannatul Ajilah ni mana surga yang disegerakan. Sebab itulah orang yang duduk di dalam makam fana dan makam baka ni
Dia tak si dah beralih. Tak boleh duduk lagu tu sama-sama. Dia tak si dah. Dia duduk dalam makam tu, tempat tu. Sebab sedap. Hati kita ni sedap. Seolah-olah dia dapat surga dah. Iaitu Jannatul Ajilah. Nama dia. Sebab apa? Sebab dia makrifat akan Allah Ta'ala. Sebab dia kenal. Tuhan bagi dia tu kenal. Apabila kenal Tuhan, tak ada lah. Sebab itulah dalam kitab Usuluddin dia kata, tak ada lah yang paling sedap, yang paling nikmat sekali apabila kita dapat memandai kepada Allah ketika kita dalam surga. Kita pandai itulah nikmat yang terbesar. Pas kita kena masuk surga, tak ada dah sembahyang bel puasa roha dia, tak ada. Tuhan beri gapo kita telitah nak. Sana bebas. Ni dak Allah ni nak bebas. Nak suruh zina apa boleh, lewat apa boleh, sibuk tu boleh berlaku. Allah tu hekak lah. Pasal benda tu munah kita Allah ni, akhirat tak punah, muka kekal. Allah ni kita tak kekal, punah lah bagi punah. Kalau makan lebih, cukup perut kau macam-macam. Di akhirat nanti, kita nak makan sebanyak mana pun tak apa. Kabar-kabar butir motel, bisa makan motel. Bukit, tinggi pada bukit butir motel, tak apa. Kita makan tak kenyang, setak semua. Nak mikir, tak benar. Jangan mikir tak benar sampah lah, kerja Tuhan. Tuhan boleh buat berlaku. Bukan kerja kita. Jangan duk mikir kerja kita, sudah lah. Lah ni, apa yang ada pada kita, cuba kita usahakan untuk dapat akhirat. Tu kan? Lagu tu. Dan diperolehnya lah di dalam itu nikmat yang dikeinginan oleh nafsunya. Akhirat nafsu kita nak lah ni boleh berlaku akhirat. Nafsu nak berapa? Boleh berlaku akhirat. Allah ni tak boleh lah. Ada hak dia. Dan yang dilazati oleh matanya, padahal kekal ia di dalamnya selama-lamanya. Benung kekal. Sini kalau makan, sedap semata ya. Tak makan berapa pun, sedap tu semata. Akhirat ni berkekalan sedap tu. Tak mau. Hak sedap semua tak si. Nak hak Allah ni, hak semata makan. Nak makan semata sedap lah. Tak ilah lah sedap. Makan nasi lapar sedap lah. Dia kenyang ke tak si. Dulu tak ada kenyang. Nak berapa telitah. Sana, kalau kita telitah nak berapa, boleh berlaku. Tak payah kerja buat. Nak motel, mari motel. Nak duye, mari duye. Nak orang tina comel, mari orang tina comel. Nak berapa. Tapi kita tak si. Nak benda lagi tulur. Tuhan royak tu mana boleh. Nak berapa bidadari comel. Bini kita comel. Comel berlaku. Apa tak si hak alik sana, hak comel tu. Kita direbut hak sini, hak busuk. Fikirlah, cerdik ke bodoh kita. Tapi seluruh dunia ni buat apa jadi ramai orang kafir, jadi bodoh. Tak sih kepada akhirat. Orang kafir semua neraka, tak ada surga sahabuk. Jangan katalah orang Kristian tu masuk surga, tak ada. Orang Buddha masuk surga, tak ada. Kafir berlaku, masuk neraka. Jelas dalam Al-Quran tu menyatakan orang kafir ni tetap masuk neraka. Bahkan orang Islam pun ada kekal dalam neraka. Iaitu orang yang jahat kepada Islam. Dia Islam tapi jahat kepada Islam. Iaitu orang munafikin. Sebab tu kata al-munafiquna bidarkil asfali minan nar.
Orang munafik ni kekal dalam patak api neraka. Nah, kita minta jauh lah ada sifat-sifat munafik tu. Takut jadi munafik. Kita naknya Islam yang mukmin. Kalau Islam yang fasik, kena masuk ke neraka jahanam dulu, basuh-basuh cuci, baru boleh masuk surga. Kalau orang mukmin tak kena. Sebab dia ada lapu banyak. Nak titian siruk pun seperti kilat. Duduk daripada masa apa? Sebab orang bercahaya, dia tak ada masalah. Tak ada rasa panas, tak ada rasa gapo. Ni kelebihan kepada orang mukmin. Ya kita kena betul law ni lagi. Seperti firman Allah Ta'ala, wa biha ma tastahi kul anfusuha atul aini wa antum fiha khalidun. Artinya, dan adalah di dalam surga itu segala nikmat barang yang dikeinginan akan dia oleh sekalian nafsunya dan yang dilalui akan dia oleh sekalian mata, padahal adalah kamu di dalam itu kekal selama-lamanya, dan dirasainya lah nikmat surga yang tiada pernah dilihat oleh mata dan tiada pernah didengar oleh telinga dan tiada terlintas pada hati manusia. Seperti sabda Nabi SAW sekatalah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu depan dah pula kita tengok lagu mana keadaan orang yang kelah sampai kepada kelah makan panah dan makan bakar. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kunafir kami ilmu yang manfaat. Allah, jadikanlah ilmu yang manfaat dan amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami semua hamba yang menengok manusia dan manusia. Menyebut manusia dan manusia. Zikir kepada manusia dan manusia. Rindu dan dak kepada manusia dan manusia. Ma'rifah kepada manusia dan manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.